Hai, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Nazrul Hakimi. Dan saya Nazia Khan. Sihat ke tu? Saya panas betul lah hari ni. Itulah daripada tadi sebenarnya Azzi ni nampak tak keruan. Muka pun merah-merah. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa? Tak tahulah Hakimi. Untuk buletin TikTok khas sempena 15 tahun sinaran hari ni rasa panas macam je. Ya, sebenarnya saya pun rasa benda yang sama juga. Rasa bahang-bahang, panas-panas macam tu kan. Tapi badan lah kita sama-sama panas. Anda tahu kenapa? Sebab sekarang anda sedang menyaksikan 5 terhangat. Tapi kan Zee, 5 terhangat kali ni kita nak cerita pasal apa yang ada banyak benda sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda. Konsep 5 terhangat kali ni pun berbeza sikit sebab dia lebih kepada sembang santai. Kalau macam sebelum ni buletin-buletin lebih kepada formal, tapi kali ni untuk 5 terhangat kita nak bawakan anda throwback beberapa isu yang top sepanjang tahun 2021. Jadi jom kita layan dulu VT yang kita sediakan untuk anda. Nelopa. Jadi tanpa buang masa, isu pembukaan ni memang panas betul Kimi. Saya rasa sampai sekarang pun masih ada yang duk bercakap-cakap mengenai selebriti dan usahawan terkenal Neelofa atau nama sebenarnya Nur Neelofa Muhammad Nur berkenaan dengan isu kapet kayangan. Kalau dengar kapet kayangan tu rasa macam dah boleh terbang tu kan. Tapi Zee, sebenarnya isu ni memang sangat panjang sebenarnya. Sampai ada antara ahli politik pun dikatakan nak let go nilai jadi kawasan di bawah daerah negeri Selangor. Biasalah warganet kita ni, apa lagi kerja diorang ni kalah polis Kimi. Betul. Dari isu kapet, imbas aplikasi MySejahtera sampailah Neelofa didakwa kenakan nikab tanpa pakai pelitup muka ketika hadir di kompleks Mahkamah Seremban baru-baru ni. Salah netizen kita kan, mata diorang ni tajam Kimi. Bukan mata je, telinga kalau bergaduh dengan diorang sampai sudah tak menang. Tapi kan disebabkan isu ni juga sampailah ada yang dikatakan dekat Malaysia ni ada SOP kayangan ke. Tapi nak salahkan netizen sebab kecoh sangat pun tak boleh juga. Asalkan mereka ni tak melangkaui batas, tak apalah kan. Ada, kalau ikutkan memang panas betul lah. Amboi Kimi, dah. Kimi, dah ambil vaksin? Dah, baru first dose. Kenapa? Ada record video tak? Ada isi tak dalam pincah gari tu? Oh, okey. Ni mesti pasal isu vaksin kosong tu kan. Macam-macam lah dekat negara kita Zee. Saya terkejut juga dengan isu vaksin kosong ni. Ya, jangan main-main tau. Setakat 25 Julai lalu, PDRM terima 13 laporan berkenaan dakwaan pemberian vaksin kosong oleh petugas KKM di beberapa PPG. KKM pun dah jawab isu ni dan tak tolak kemungkinan faktor keletihan antara punca pemberian vaksin kosong. Ya betul, frontliners pun ada rasa penat juga sebenarnya. Tapi apa yang mengejutkan saya sebenarnya Zee, ada juga jenis manusia yang tak berintegriti dan tamak buat job, buat duit tepi. Sanggup diorang ni gadaikan yang orang lain dengan jual vaksin dengan harga 200 hingga 800 ringgit untuk satu dos. Berani betul mereka buat job, dah lah jual secara face to face. Memang tak ada rasa malu langsung. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairy Jamaluddin Abu Bakar pun ada keluarkan kenyataan baru-baru ni bagi tangani isu penjualan slot janji temu vaksinasi. Harap hal ini dapat diselesaikan dengan segeralah gini. So hopefully lah, dan tolonglah jangan gagalkan program vaksinasi ni. Orang kata jangan pentingkan diri sendiri, menangguk di air keruh. And bercakap pasal menangguk di air keruh ni Azzi, please lah janganlah kita ambil kesempatan di atas kebaikan orang lain terhadap kita semua. Antara isu yang terhangat pun sebenarnya ada berkaitan dengan perkara ni. Dalam suasana pandemik ni, isu food bank dan bendera putih. Azzi tahu tak pasal isu ni? Saya pun mula-mula pelik juga Kimi, apa bendera putih ni kan? Rakyat ni dah give up ke? Tapi rupanya rakyat think out of the box. Keluar dari kotak pemikiran. Guna bendera putih dengan kempen hashtag Rakyat Jaga Rakyat. Perkara yang baik dalam membantu masyarakat ni kita sokonglah Kimi. Yang kita tak sokong ialah mentaliti masyarakat Betul, kita. ada serta-serta mentaliti yang kita tak boleh nak terima je kan. Tapi apa mentaliti yang Azzi maksudkan? Macam itulah baru-baru ni lagi ni, berebut makanan dekat food bank. Lepas tu Adun Rawang hari tu ada kongsikan kisah yang diceritakan oleh sukarelawan kat sana. Bila ada yang terima bantuan, naikkan bendera putih, lah dah terima bantuan, esok tu naikkan lagi bendera putih. Pula dah naik lagi, tak cukup-cukup ke? Ish, janganlah macam tu, tak elok lah. Masih ada lagi orang yang lebih memerlukan daripada kita. Memanglah rakyat jaga rakyat, tapi janganlah sampai kita ambil kesempatan di atas kesempitan ataupun di atas keprihatinan orang lain. Betul tak Zee? Tapi saya setuju juga dengan pandangan Pesuruhjaya PAS Pahang, Rosli Abdul Jabbar. Perbuatan tu tidak sewajarnya dilakukan Oh sebab ya, betul. Benda
Ya. Dia pun ada post dekat Facebook juga. Dia kata dengan mengangkat bendera putih ni dikatakan seolah-olah macam Orang kalah perang. dalam perang. Ya. Betul. Memang biasa orang kalah perang je angkat bendera putih ni. Setuju juga dengan apa yang dia kata. Kalau ikutkan sampai bila kita nak bergantung dengan bendera putih ni kan? Kita pun kena move on, start. Kita kena hidup dalam norma baru. Kalau golongan tercicir, orang kurang upaya atau uzur, mungkin kita boleh teruskan bantuan tu. Tapi kalau orang yang ada kudrat, akal fikiran pun cerdas, sampai bila? Betul tak Zee? Betul, cakap berkenaan bantuan ni, ada satu lagi kes yang hot kini. Mula-mula ingatkan isu ni dah stop lepas ada permohonan maaf, tapi rupa-rupanya ada episod lain pula. Oh, ni mesti pasal isu bang kan. Sebenarnya isu ni kita dah pernah buat sedikit laporan ataupun ulasan berkenaan dengan perkara ni. Jom kita tengok dulu sedikit. In Jerusalem, brother, my brother, I will give justice. My brother Abu Bakr, do not say anything yet. Let me just bring the guy named Abi Liu. Hold on. What's up gang, it's Kimi. What is on the news today? Beberapa hari lalu bukan main kecoh lagi, isu kontroversi membabitkan seorang penyanyi rap Caprice atau nama sebenarnya adalah Aris Ramli dan pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu. Penjelasan penuh beliau pada 21 Julai ini. Bang. Saya pun ingat masa buat laporan ni dah nak tutup kes Aziz sebenarnya. Rupanya makin panas pula. Apa pun kita harap semua isu berkaitan kontroversi melibatkan agihan bantuan di bumi Gaza maupun apa juga yang berkaitan dengan isu penyatuan ummah, apatah lagi ia melibatkan ikon Malaysia, harap dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan berkesan. Kan tak eloklah kalau kita perkara yang baik kita akhiri dengan perkara yang tak elok. Tapi ada yang lebih panas kini sekarang ni. Ini memang saya sendiri dah tak tahan. Netizen kita pun hari-hari dah pening tengok ahli parlimen kita dalam Dewan Rakyat. Maka yalah Keluar dari kawasan kediaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara Kuala Lumpur jam 5.22 tadi. Menteri Kanan yang dipercayai kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu keluar selepas 4 jam berada di kediaman Muhyiddin. Ismail Dah lama pemimpin rakyat tunggu parlimen nak bersidang, tapi bila saya tengok live dekat TikTok Sina Harian baru-baru ni, kejap terkejut Kimi. Ya betul, saya pun terkejut juga. Nak gelak, nak malu pun ada juga sebenarnya. Saya ingat saya seorang je yang rasa pening bila tengok benda tu. Bukankah sepatutnya sidang khas yang sepatutnya berlangsung hanya 5 hari ni je, kita gunakan sebaik-baiknya sama-sama berhujah secara matang. Sebab masa yang ada pun singkat sangat dan keadaan pandemik di negara kita pun semakin meruncing. Janganlah terjerit terlolong sampai ada netizen kata kita terakhir kali menjerit macam tu pun masa dah jandam dulu. Malu pula rasa kan. Betul Kimi, bukan Kimi je, saya pun malu. Okey, so itu saja 5 isu terhangat buat masa ni kan. Betul. Itulah kalau boleh kita nak sambung lagi. Jadi kalau ada yang nak tengok update-update dan cerita kisah-kisah sensasi yang lag-lag je, jangan lupa lah untuk follow kita punya TikTok Sina Harian ataupun Instagram Sina Harian. Alright, so saya rasa itu saja daripada saya dan juga Saya Nazia Khan. bye. Assalamualaikum.